Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan pada malam ini untuk meneruskan pengajian berkenaan dengan tazkiyatun nafs. InsyaAllah pada malam ini kita akan bermula pada bab yang ke-6 ataupun kaedah yang ke-6. Dan Syekh ini berikan judul Ighlaqul manafidh allati takhruju bil insani 'anit tazkiyah wa tub'iduhu 'anil fadilah wa tuqi'uhu fir radhilah. Ighlaq itu maksudnya adalah menutup al-manafidh. Al-manafidh kalau kita terjemah secara literal adalah tingkap. Juga boleh kita sebut sebagai bukaan. Menutup segala tingkap ataupun laluan allati takhruju bil insani an tazkiyah, yang boleh menyebabkan satu orang manusia itu keluar daripada tazkiyah, penyucian jiwa, wa tub'iduhu, dan menjauhkan dirinya anil fadilah, daripada kemuliaan, wa tuqi'uhu fir radhilah, dan juga menjerumuskannya ke lembah kehinaan. Muslimin muslimat rahmati Allah, ini sebenarnya bertepatan dengan satu kaedah yang masyhur dalam usul fiqh, yang mana anak murid kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah Ibn Al-Qayyim ataupun Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dia merupakan salah satu ataupun 1/4 daripada agama. Kita tahu ada hadis berkenaan dengan niat, kita ada hadis berkenaan dengan al-halal wal haram, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang kedua, kemudian kita ada tegahan berbuat sesuatu yang bid'ah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Dan yang keempat itu adalah ini, sadduz dzara'i. Sadduz dzara'i itu maksudnya adalah menutup laluan. Sadd maksudnya adalah tutup, adz-dzara'i maksudnya adalah laluan yang menyebabkan seseorang itu sampai kepada sesuatu. Jadi yang dimaksudkan kat sini adalah menutup sesuatu yang halal pada asalnya, yang mana ya perkara yang halal itu bila ia dilakukan, ia boleh menyebabkan seseorang itu terjerumus kepada perkara yang haram. Apakah ini merupakan ada dalilnya? Jawapannya adalah iya, banyak, begitu banyak. Saya sebutkan satu, kita akan pergi beberapa dalil bila kita baca bab yang ke-6 ini. Di antaranya adalah kisah Umar radhiyallahu an. Kita tahu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada banyak manusia, terutama sekali manusia yang berada dekat Madinah. Kalau dekat period Makkiyah itu dia cuma ada 2, musyrik, muslim. Dekat period Madaniyah, selepas hijrah Nabi SAW itu ada macam-macam jenis orang. Ada ahlul kitab, dia tidak semata-mata kafir Quraisy, tapi dia bercampur, ada kafir di kalangan ahlul kitab. Juga ada orang beriman dan juga ada orang yang berpura-pura beriman. Di antara ketua orang munafik yang kita semua maklum adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Berlaku apa yang berlaku, dan kita tahu di antara sifat orang munafik ini adalah cuba menyemarakkan sengketa di antara perpaduan kaum muslimin, di antaranya adalah muhajirin dan juga ansar. Jadi kisah itu panjang, saya ringkaskan. Akhirnya Umar radhiyallahu an kata dekat Nabi SAW, dia kata, da'ni, dia kata, ya Rasulullah, biarkan aku, adribu unuqahu, biarkan aku, biar aku penggal kepalanya. Okay. Umar nak penggal kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik. Apakah Nabi SAW membenarkan perbuatan Umar? Jawapannya adalah tidak. Okay, dan Nabi memberikan sebab. Kalau ikutkan, memang patut dipenggal kepala Abdullah bin Ubay bin Salul ini dan juga orang-orang munafik. Dia merosakkan Islam
secara dalam. Kita sebut sebagai gunting dalam lipatan. Kemudian Nabi kata, "Da'u la yatahaddatsun nas." Dia kata, wahai Umar, biarkan supaya manusia tidak berbicara, cakap. Anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Muhammad membunuh rakannya. Sebab yang tahu perangai Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah orang yang berada dekat dengan beliau. Tetapi orang luar, yang mungkin berada di atas pagar, nak masuk Islam ataupun tidak, nak musuh ataupun tidak, bila perbuatan itu dibiarkan, dia akan menyebabkan orang jauh daripada Islam. Asalnya perbuatan itu memang boleh, membunuh. Sebabkan dia itu bukan sekadar kafir, bahkan merosakkan. Tapi Nabi SAW melarang, ini saddu dhara'i, menutup pintu membawa kepada bencana yang lebih besar. Jadi dalam bab ini, kita tutup perkara yang asalnya adalah halal, boleh kita buat. Tapi kita kena kenal diri kita, kalau kita masuk ke sini ataupun kita pergi ke sini, kita buat ini, dia mesti akan sampai kepada perkara ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kaedah yang keenam ini, sebelum kita sampai kepada benda yang merosakkan jiwa kita, kita tahu kita ini taklah sekuat mana, maka kita tak pergi kepada benda tersebut. Itu lebih ringan berbanding dengan kita dah termasuk kemudian kita nak menolak benda tersebut. Baik, ini bab yang keenam. Baik, muka surat 71. Fayahtajul abdu hajatan masatan ila ighlaqil manafidh allati tudannisu nafsahu wa tudassiha. Kata Syekh ini, kata, seorang hamba sangat-sangat berharap, sangat-sangat berhajat ila ighlaqil manafidh, untuk menutup pintu ataupun tingkap ataupun ruang-ruang allati tudannisu nafsahu wa tudassiha, yang akan menyebabkan jiwanya itu menjadi kotor. Wa qad dhuriba lana fi sunnati mathal. Dan Syekh ini kata, telah pun ada petunjuk daripada sunnah Nabi SAW, yubayyinu khuturata wulujil abdi fima yudayyi'u alaihi dinah, tentang betapa bahayanya seorang hamba itu mula. Dia sekarang ni kita bukan bincang tentang perkara haram yang dibuat, tetapi mengambil langkah pertama, itu yang kita kena sekat, supaya jiwa kita itu tidak menjadi kotor. Yudayyi'u alaihi dinah, yang menyebabkan agama itu menjadi hilang. Baik, hadis itu, riwayat Ahmad. Daraballahu mathalan siratan mustaqima. Ini perumpamaan yang Nabi SAW beri kat kita. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan contoh. Siratan mustaqima, ada satu garisan lurus. Wa ala janbatai sirat suran. Kita bayangkan Nabi SAW ini merupakan salah satu metod pengajaran yang Nabi terapkan kepada para sahabat. Jadi dia juga terpakai kepada para pendidik, lecturer ke ataupun cikgu ke, ayah kepada anak ke, ibu kepada anak. Salah satu metod pengajaran yang Nabi SAW pakai adalah memberikan contoh supaya benda tersebut lebih dekat jiwa. Nabi kata, Allah Subhanahu Wa Taala berikan satu perumpamaan, satu jalan yang lurus, dan di antara jalan itu kan dia ada sisi sebelah kanan dan juga sisi sebelah kiri. Nabi kata apa? Ada suran, ada dua dinding, ada dua tembok. Fihima abwabun mufattahah, dan sepanjang tembok kiri kanan itu akan ada pintu yang terbuka. Wa 'alal abwabi sutur murkhatun, dan setiap pintu yang terbuka itu ada sedikit penutup. Sutur maksudnya penutup, murkha yang ringan, macam kita sebut apa dah, langsir yang nipis begitulah, yang dia ditiup angin dia akan terselak. Nabi kata, Allah Subhanahu Wa Taala berikan perumpamaan, ada satu jalan yang lurus, kemudian jalan lurus itu ada dinding di sebelah kiri dan sebelah kanan, dan dinding itu pula ada pintu-pintu. Pintu itu dia boleh terbuka sikit, tertutup sikit, sebab ada sutur, ada satu penghalang yang ringan. Sitar itu maksudnya kita sebut sebagai langsir lah. Wa ala babis sirat da'in, dan pada bab sirat, di penghujung sirat itu kan ada satu jalan lurus. Di penghujung sirat itu Nabi kata apa?
yaqul ya ayuhan nas udkhulus sirata jami'an wa la tata'arraju. Di depan kita sebut di penghujung jalan itu akan ada penyeru yang menyeru setiap manusia, katanya wahai manusia, masuk jalan ini. Okay, masuk jalan ini dan janganlah kamu tata'arraju, jangan menyimpang. Kiri kanan dia tengok pintu tu, dia tengok kiri kanan. Wada'in yad'u min fawqis sirat. Di penghujung jalan ada menyeru kata kamu jalan straight forward dan jangan belok kiri belok kanan. Jalan terus. Peringatan pertama. Kemudian di atas sirat itu, di atas laluan kita lalu itu, Nabi kata apa? Ada satu lagi penyeru yang berikan peringatan kepada orang yang berjalan. Fa idza arada yaftahu syai'an min tilkal abwab waihak la taftahu. Dan kan kadang manusia ni jiwa dia nak tahu kan. Jiwa dia, kalau pernah tengok ada satu orang ataupun ada program yang buat prank itu, dia letakkan satu box, kemudian letak lubang. Dekat bawah lubang tu apa, dia kata jangan masukkan kepala ataupun jangan tengok ke dalam. Bila orang tu masuk, bila orang tu lalu tengok apa, dia kata ni jangan masukkan kepala ke dalam. Bila dia sebut macam tu, lagilah orang nak buat. Dia masuk kepala, kemudian dia lempar apa kek apa entah, krim dekat muka dia. Cuba tengok kat tepi jalan, signboard besar situ, dilarang menjajah di sini. Cuba tengok dekat bawah signboard tu, ada orang menjajah jualan. Begitu jugalah. Di depan itu ada penyeru, di atas tu ada penyeru. Bila orang nak selak pintu masuk, yang ke atas tu akan berikan peringatan waihak. Waihak ini celakalah kamu. Jangan buat binasa nanti. La taftahu, jangan buka langsir tu, jangan diselak. Fa innaka in taftahu talijhu. Kalau engkau selak langsir yang ringan itu, engkau akan masuk ke dalamnya. Sebab apa? Iman kita ini, muslim-muslimat, tidaklah tebal mana. Kita melarang ikhtilat, lelaki perempuan bergaul dengan tidak tentu pasal. Sebab apa? Sebab benda tersebut akan menyebabkan perzinaan. Ni ada satu trend yang orang buat untuk mencari perhatian. Orang sekarang ni dia lebih memerlukan likes dan juga perhatian berbanding dengan makanan dan juga pengisian rohani. Macam-macam dibuat supaya orang tertarik. Yang baru ni apa isu dia? Banyaklah benda berlaku pada bulan 1 ni, penghujung bulan 12 dan juga bulan 1. Unboxing apa? Unboxing bini. Benda tersebut tak pernah kita fikir boleh pula unboxing gitu kan. Kes perceraian meningkat. Di antara kes perceraian meningkat itu, puncanya adalah apa? Cemburu, ada orang ketiga. Orang tak ada orang niat nak bernikah untuk bercerai. Tapi perbuatan dia itu sendiri menyebabkan apa? Keluarga itu porak-poranda. Ada suami yang isteri, ada suami tak? Ada tak suami yang suka untuk isterinya ditengok orang? Ada. Kita pun tak tahu sebab apa dia fikir seperti itu. Mungkin dia berbangga memiliki isteri yang cantik mungkin. Tapi akhirnya bila orang pikat isteri dia, orang goda isteri dia, dia marah. Tapi hasil perbuatan dia sendiri juga. Itu manusia. Baik. Di bawah ini, Nabi SAW berikan apa maksud jalan, apa maksud penyeru di depan, apa maksud penyeru di atas, apa maksud pintu. Wasiratu al-Islam. Jadi sekarang ni kita ini orang Islam. Sekarang ni kita yang berada di jalan ini Islam. Kita Muslim, alhamdulillah. Dan kita tahu bahawa satu orang berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada tingkat. Dia boleh Muslim. Itu kita sebutkan sebagai entry level. Yang sekurang-kurangnya dia tidak masuk ke dalam neraka. Atas sikit mukmin, atas sikit muhsin, kemudian takwa, wara' dan sebagainya. Okay. Wasuran hududullahi ta'ala. Nabi SAW beritahu, dan dinding di sebelah kiri dan kanan itu merupakan batas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal abwabul mufattaha maharimullahi ta'ala. Dan pintu yang terbuka, kalau orang masuk ke dalamnya, itu merupakan perkara yang diharamkan.
mengumpat, mencuri, zina dan sebagainya. Wa dzalika ad-da'i, pada muka surat 73, ala ra'sis sirat kitabullah. Kita sebut tadi, dekat jalan kita lalu ni ada pemberi ingat di hadapan dan juga ada pemberi ingat ke atas. Yang kat depan itu apa dia? Kitabullah. Jadi pengajaran awal daripada hadis ini adalah bacalah kitabullah. Okay, kita reflect terhadap apa yang kita baca. Pemberi ingat itu adalah kitabullah. Wadda'i min fawqis sirat wa'idhullahi fi qalbi kulli muslim. Baik, yang ke atas itu apa dia? Wa'idhullah, peringatan Allah. Fi qalbi, pada setiap jiwa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan zina contohnya, dia Islam, dia pergi berzina. Apakah tidak terdetik di hatinya bahawa benda itu salah? Ada. Tapi dia pergi buat juga. Itu maksudnya wa'idhullah fi qalbi kulli muslim. Dekat jiwa orang beriman ini, dia buat dosa macam mana sekalipun, kalau ada sekelumit iman, dia akan tahu bahawa benda itu salah. Orang Muslim yang pergi mencuri, apakah kalau kita tanya dia, "Engkau tahu tak, mencuri ini salah?" Dia kata, "Aku tak tahu, aku rasa pencuri ini betul." Tak ada. Tak perlu nak dibagi tahu pun, dia tahu. Dalam jiwa dia tahu bahawa benda itu salah. Dia cuma kena ikut apa yang kata hati dia itu yang kata betul, dan menolak hawa nafsu dia. Baik, qala al-Hafiz Ibn Rajab al-Hanbali, ومن كان في الدنيا قد خرج عن الاستقامة على الصراط ففتح أبواب المحارم التي في سطور الصراط يمنة ويسرة ودخل إليها سواء كانت المحارم من الشهوات أو من الشبهات أخذته الكلاليب. Kata Ibn Rajab al-Hanbali mentafsirkan ataupun menghuraikan hadis ini, katanya siapa yang dekat dunia ini dia terkeluar daripada jalan istiqamah, okay, disebabkan apa? Dia pergi buka pintu tu. Dan sekarang ini kita bicara tentang jangan buka pintu. Dia pergi buka pintu, dia terbuka pintu tersebut. Fi suturi sirat yamnatan wa yasratan, dia pergi buka kiri kanan. Dia tak tahan. Dia pergi buka sebelah kiri, dia pergi buka sebelah kanan. Dan kita bagi tahu tadi, kalau sekali dia pergi buka, dia akan terjerumus. Manusia ni muslim-muslimat, bila dia buat salah sekali, dosa kali pertama itu akan begitu tebal dekat jiwa dia. Dia rasa sangat bersalah. Kali kedua dia pergi buat, dia bersalah juga, tapi tak setebal rasa bersalah dia tu pada kali pertama dia buat dosa. Dan begitulah berikutnya. Kan kita bicara sebelum ini tentang titik hitam, sikit-sikit, titik-titik, lama-lama hilang rasa bersalah. Sawa'un kanatil maharim minasyahawati aw syubhat. Sama ada perkara haram tersebut terdiri daripada syahwat ataupun syubhat. Maka apa kesannya Ibn Rajab sebut? Akhadhathul kalalib. Maka cangkuk-cangkuk akan mengambil dirinya. Allati 'ala as-sirati yamnatan wa yasratan. Yang berada di kiri kanan. Bihasabi ma fataha fid dunya min abwabil maharim wa dakhala ilaiha. Berdasarkan apa yang dibuka pintu keharaman semasa dia hidup dekat dunia. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Ada satu hadis yang mungkin patut kita sebut dalam hadis riwayat Ahmad juga. Sebab manusia ni dia tak sentiasa bersemangat beramal. Perasan ataupun tidak, kita ini akan ada masa-masa kita ni kita tiba-tiba semangat ni. Tiba-tiba kita pergi daurah 1 minggu, kita punya semangat nak beramal tu, kemula tu, kita buat banyak rakaat pada waktu malam. Nak puasa. Tapi ada hari ataupun ada waktu, ada bulan-bulan lama kita tak buat benda tersebut. Baik, Nabi SAW beritahu tentang satu konsep yang kita sebut sebagai futur. Futur dengan ta, bukan dengan ta. Futur. Kerana kita sebut apa? Ada drama ke filem, katanya apa? Tersungkur di pintu syurga.
Sikit lagi nak masuk syurga, tersungkur kat situ. Baik, Nabi SAW beritahu, kalau satu orang itu futur, maka ini yang kita kena ingat. Nabi kata apa? Likulli amalin syirrah. Pada setiap amal itu akan ada puncak yang kita bersungguh-sungguh nak buat. Likulli amalin syirrah. Wa likulli syirrah fatrah. Dan setiap kali kita semangat, kita akan ada masa kita rasa tak semangat, kita rasa down. Ini bukan down sebab lemah semangat, tapi down malas nak buat benda. Malas nak pergi majlis ilmu, malas nak pergi baca Quran, malas nak pergi buat benda-benda baik, kebajikan. Dia ada macam gitu. Setiap daripada kita pernah lalui benda ini. Nabi SAW kata apa? Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflaha wa anjaha. Siapa yang masa dia tengah futur itu, tengah down, tengah apa? Kita sebut apa? Kemuncup. Kan ada orang buat buku kemuncup di jalan dakwah. Lu semangat pergi dakwah. Dia jadi kemuncup gitu, tak buat apa-apa dah. Dia kata malas lah. Aku dah pernah buat ni tu, tak jadi apa pun. Dia kemuncup. Nabi SAW kata apa? Dia masih lagi boleh berjaya dan juga semangat selagi mana ketika dia futur itu, dia berada di atas sunnah aku. Basicnya adalah jangan tinggal perkara wajib. Futur macam mana sekalipun, solat kena buat. Futur macam mana sekalipun, Ramadan kena puasa. Zakat kena tunai. Katalah rasa macam berat hati nak sedekah, dulu rajin sedekah. Sekurang-kurangnya masa futur itu, zakat kena ditunaikan. Kan dah cukup haul, kan dah setahun. Berapa ribu? 20 ribu apa? Kena zakat. Siapa yang ada simpanan 20 ribu tu, 20 ribu plus something, kena zakat. Gitu. Tak sedekah, mungkin tak mengapa masa dia futur. Tapi jangan tinggal perkara wajib. Dan Nabi SAW kata apa? وَمَنْ كَانَتْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَكَ. Dan masa dia futur itu, tiba-tiba dia pergi tinggal semua. Ketahuilah Nabi SAW kata apa? Dia telah pun binasa. Jadi kalau kita ini ada rasa futur, biasanya futur ini berlaku bila kita berkeseorangan. Itu sebab penting untuk kita berjemaah. Pergi solat berjemaah. Berjemaah juga ada pada majlis ilmu, tanya khabar dan sebagainya. Baik. Seterusnya. Wa minhu qaulullahi ta'ala. Baik, sekarang ni Syekh ini bagi contoh bagaimana daripada nas-nas ini ulama mengistinbatkan hukum. Kata memang benda ini patut kita buat. Adanya konsep saddu dzara'i. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirun bima yasna'un. Ini dalam surah An-Nur. Qul lil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, katakan kepada orang-orang beriman, yaghuddu min absarihim. Hendaklah mereka itu menahan pandangan mereka. Sini ada hikmah yang para ulama tafsir sebutkan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkataan min. Hendaklah mereka itu membataskan min pada sebahagian pandangan mereka, kerana ada pandangan yang memang kita kena tengok. Contoh yang paling nyata adalah bila orang nak pergi merawat. Katalah doktor perempuan dengan perempuan, apakah perempuan dengan perempuan boleh melihat auratnya? Tak. Perempuan dengan perempuan tetap kena menutup aurat. Aurat mughalladhah lah. Tudung tu taklah dengan perempuan. Itu masih lagi ada perbahasan. Kalau perempuan itu musyrik macam mana? Boleh tak dia menampakkan dia punya aurat yang dia boleh nampakkan dekat wanita muslimat? Itu mungkin pada perbahasan yang lain. Tapi aurat mughalladhah, aurat yang besar itulah, alat sulit dan sebagainya, tak boleh dilihat. Hatta dengan laki-laki tak boleh, perempuan dengan perempuan pun tak boleh. Tapi ada sebahagian ataupun ada ketika keadaan kondisi yang memang kita diizinkan untuk melihat. Orang perempuan bersalin, doktor perempuan memanglah kena kan, auratnya itu terbuka. Ada sebahagian diizinkan. Tapi pada umumnya Allah Subhanahu wa taala kata apa? Tundukkan pandangan, bataskan pandangan. Setelah Allah Subhanahu wa taala kata apa? Tundukkan pandangan, wa yahfadhu furujahum. Barulah mereka itu menjaga
alat sulit mereka. Dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci untuk mereka. Innallaha khabirun bima yasnaun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khabir, maklum, tahu terhadap apa yang kamu kerjakan. Qala Abu Hayyan Al-Andalusi, ini salah satu tokoh tafsir dan beliau ini juga merupakan tokoh dalam bidang bahasa. Ya, ada kitab tafsir beliau Al-Bahrul Muhit. Abu Hayyan Al-Andalusi mengulas, Quddima ghaddul basar, kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan menundukkan pandangan, ala hifdzil faraj, daripada menjaga kemaluan ataupun alat sulit, maksudnya zina lah. Li'anna an-nazar, kerana melihat, bariduz zina, okay, dia merupakan benda yang menyebabkan orang itu pergi kepada zina. Ya, orang berzina kerana apa? Kerana tertarik. Bila tertarik, baru munculnya syahwat. Syahwat baru berzina. Waraidul fujur, kepala kepada kerosakan. Wa balwa fihi ashaddu wa akthar, dan bencana yang dibawa oleh penglihatan itu asyad, lebih teruk dan juga lebih banyak. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan tundukkan pandangan. Itu lebih mudah berbanding dengan orang dah terlihat kemudian dia nak tahan hawa nafsu daripada melakukan zina. Baik, dalam surah An-Nur juga Allah Subhanahu wa taala sebut tentang perhiasan wanita. Okay, kalau kita tengok ayat di bawahnya itu, kalau ada Quran, Allah Taala kata apa? Wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihin. Ini tentang wanita. Okay, Allah Subhanahu wa taala kata apa? Dan janganlah wanita-wanita itu yadribna. Yadrib ni maksudnya hentak-hentakkan kaki mereka. Sebab apa? Allah Ta'ala kata apa? Liyu'lama ma yukhfina min zinatihin, untuk mereka itu bagi tahu perhiasan mereka. Wanita pada zaman dahulu ada perhiasan. Sekarang pun pakai juga benda tu kan. Pernah tengok tak yang pakai gelang kaki tu? Bukan gelang kaki yang biasa-biasa, yang ada loceng. Itu yang bunyi-bunyi gitu kan. Benda tu okey lah kalau budak pakai. Kan dia menapak gitu, apa bunyi slipper tu, naik-naik, mungkin mak bapak dia takut budak tu hilang, jadi dia tahu ke mana-mana dia punya bunyi tu. Nampak. Orang perempuan zaman jahiliah pakai benda tersebut. Sebab apa? Sebab dia nak attract lelaki. Allah Ta'ala kata bahawa jangan, asalnya pakai benda tersebut tak ada masalah pun. Dia perhiasan. Nak pakai kat rumah, nak hentak kaki sampai bocor tanah tu pun tak apa, tak ada masalah. Sampai tembus kat bawah tu nak hentak-hentak, tak ada masalah. Ini kita sebut tadi, benda yang halal asalnya, tapi dia membawa kepada fujur, benda yang tak elok. Boleh je pakai, nak pakai sampai lutut pun boleh, tak ada masalah. Kenapa yang filem tu anak mami yang pakai gelang sampai sini, tak ada masalah, nak pakai sampai bahu pun tak ada masalah. Tapi yang jadi masalahnya apa? Bila benda tersebut membawa kepada kefujuran ataupun benda-benda yang tak senonoh. Dalam konteks ini, wanita zaman jahiliah pakai benda tersebut nak attract. Sekarang ni mungkin susah, musim PKP, nak bunyikan macam mana, takkan nak apa, lagi bangunan apa dalam kondominium kan, nak hentak kaki, orang sebelah pun tak dengar lagi lah apa kedap bunyi kan. Orang buat apa? Orang buat TikTok, menari-nari gitu kan. Daripada budak kecil sampailah kepada nenek pun menari. Kita subhanallah, nenek dah tua-tua gitu pun masih lagi kan. Kalau kita lihat dalam surah An-Nur antara surah yang patut dibahaskan. Dia beritahu kita macam mana cara nak bermuamalat, jangan fitnah orang. Ada keringanan untuk wanita yang tua untuk membuka sedikit mereka punya aurat. Taklah separtikular, mungkin tak pakai stokin sebab orang tak tertarik. Tapi pada zaman sekarang ni, sampailah ke nenek yang usia mungkin ratus tahun pun masih lagi buat benda-benda yang tak senonoh. Saya teringat masa ada salah seorang guru kami sebut tentang menjaga ikhtilat. Dia kata Syekh dia cerita kan,
Dia kata, Syekh, laki perempuan kena berhati-hati dengan laki kan katanya. Kita jaga ikhtilat. Dia kata sampai bila? Kan sebab tadi tu ada sebahagian benda yang orang tua boleh buka. Mungkin nenek-nenek kita pun dah, orang lelaki pun tak berselera gitu kan, tak ada apa keinginan untuk menikahi yang mungkin dah terlalu tua. Syekh tu kata apa? Dia kata boleh, dia kata engkau dengan lelaki, engkau tak apa, engkau boleh apa bergaul dengan dia 5 minit selepas dia meninggal dunia. Boleh faham? Dia kata, Syekh tu kata boleh. Kata bila orang tua lelaki tu 5 minit selepas dia mati barulah kau boleh buat bas. Tak buat apa. 5 minit selepas mati. Nak kata apa? Sampai ke tua ada sebahagian orang bahaya. Itu sebab kita ada pepatah apa, tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Apakah benda tersebut tak terbukti? Terbukti, muslim-muslimat. Lihat saja kes yang ada pada hari ini. Cucu diperkosa oleh datuk dia sendiri. Jadi, memang kena jaga. Tidak terlalu bebas, terutama sekali yang muslimatnya lah. Kena menjaga. Kata jangan anggap benda tu alah tak apalah, sikit aja, dekat saja. Syariat telah pun memberikan garis panduan dan syariat kita telah pun sempurna, cukup. Dan dalam bab ini dia cukup untuk melindungi muslimat kita daripada dia apa-apakan. Baik, muslim-muslimat rahmati Allah, kita sambung. Wa qala Syekh As-Sa'di rahimahullah, fa inna man hafiza farajahu wa basarahu tahura min al-khabath alladhi yatadannasu bihi ahlul fawahish wa zakat a'maluh bisababi tarkil muharram alladhi tatma'u ilayhi an-nafs wa tad'u ilayhi faman taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Syekh As-Sa'di sebutkan, sesungguhnya siapa yang menjaga alat sulitnya, wa basarahu, dan juga menjaga pandangannya, tahura minal khabath, maka dia itu akan disucikan daripada perkara-perkara yang khabath, kotor. Alladhi yatadannasu bihi ahlul fawahish, yang merosakkan, yang mengotorkan dengannya ahlul fawahish, ahli maksiat. Wa zakat a'maluhu, dan juga amalannya itu akan menjadi suci. Bisababi tarkil muharram, disebabkan dia meninggalkan perkara yang haram. Alladhi tatma'u ilaihi nafsu wa tad'u ilaih, perkara yang haram yang mana jiwa manusia itu ingin akan perkara tersebut. Wa tad'u ilaihi, dan juga menyeru kepada benda tersebut. Faman taraka syai'an lillah, ketahuilah sesiapa yang meninggalkan sesuatu kerana Allah Subhanahu wa taala, dan pekerjaan tu haram, setelah dia terlibat dengan perkara-perkara yang ribawi, syarikat yang dia kerja itu, ataupun dia nak cari calon pasangan dan kata kalau nak kahwin dengan aku, mari kita berkenal, kita pergi makan, kita makan kat luar supaya kita ini lebih erat dan juga lebih berkenal. Kalau dia tinggalkan benda tersebut, dia kata tak nak, ini bukan cara yang halal, Allah Subhanahu wa taala akan gantikan benda tersebut dengan sesuatu perkara yang lebih baik. Orang, ya, sebab kita, mungkin saya sendiri dah terlibat dengan pendidikan, mungkin kita lihat remaja kita tu kan, kadang keluar larut malam, lelaki dengan perempuan sembang. Nak apa sebenarnya mereka tu? Makan sekali. Kalau nak nikah bukan begitu caranya, kalau tak nikah lagi sia-sia. Lagi sia-sia. Ketahuilah orang soleh tak akan buat benda tersebut. Semua orang sekarang ni, kalau tanya orang yang fujur pun, laki ke perempuan ke, kalau kita tanya dia pasangan seperti apa yang diharapkan, dia mesti akan kata apa? Saya nak pasangan yang soleh. Ketahuilah orang soleh tak buat seperti itu. Saya nak beranak saya, anak pinak saya, isteri saya sihat, kehidupan diberkati.
Tapi rezeki itu cara yang halal. Ketahuilah benda tersebut tidak seperti itu. Nakkan keberkatan, nakkan satu benda yang baik, dia kena meninggalkan perkara-perkara yang haram. Itu yang dimaksudkan faman taraka syai'an lillah. Siapa yang meninggalkan sesuatu kerana Allah, dia kata aku tinggalkan benda ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Nampak macam rugi pada mata sebagai manusia. Dia kata rugilah kau. Ni dah sedap-sedap macam ini, pendapatan macam ini, ada hasil macam ini. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala akan berikan sesuatu yang lebih baik daripada benda tersebut. Walidha kana min husnil islamil mar'i, muka surat 77. Yang demikian itu di antara petanda bagusnya satu orang punya Islam, tarkuhu ma la ya'nihi, dia meninggalkan benda yang tak sepatutnya dibuat. Kenapa? Ini hadis Nabi kan, min husnil islamil mar'i. Kalau kita nak tengok orang tu punya Islam bagus ke tidak, dia tak akan buat benda-benda yang tak sepatutnya dibuat. Bukan urusan dia, dia tak pergi buat. Ini bukan maksudnya menafikan dakwah, bukan seperti itu. Dia bukan seperti itu. Tapi yang bukan menjadi portion dia untuk dia buat, ada orang boleh buat, dan bukan bidang dia, ataupun dia tak pergi kepada benda-benda yang menyebabkan dia lalai, maka Islamnya itu akan menjadi bagus. Sebab apa? Macam ini muslim-muslimat, bila satu orang tak sibuk dengan benda yang tak sepatutnya dia buat, dia akan lebih fokus terhadap benda-benda yang berfaedah. Itu sebab Nabi SAW kata apa? Kalau kita nak tengok bagusnya Islam satu orang itu, dia tak akan buat benda-benda yang tak sepatutnya dia buat. Dia akan fokus kepada benda berfaedah. Dia akan ada masa untuk melakukan amal. Walidha kana min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min fudulil kalam. Di antara benda yang tak sepatutnya kita itu berlebihan, yang mungkin bukan menjadi urusan kita, min fudulil kalam, terlalu banyak bercakap. Fudul ini maksudnya lebihan perkataan. Cakap saja, benda yang dia tak tahu pun cakap saja. Wan nazar, lihat. Wa ghairi dhalik, dan juga selain daripada bercakap berlebihan dan juga melihat perkara-perkara yang tak sepatutnya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, wa aktsarul ma'asi innama tawalluduha min fudulil kalam wal nazar. Ibnul Qayyim menyebutkan, kebanyakan punca maksiat ini daripada dua perkara. Apa dia? Terlalu banyak bercakap dan juga tidak menjaga pandangan. Tengok saja gitu. Bila satu orang tertarik kepada sesuatu, dia akan banyak bercakap terhadap perkara yang dia tertarik. Tak kisahlah bentuk koordinat macam mana sekalipun. Katalah kereta ke, basikal ke, dia punya perbualan tu akan cakap banyak pasal basikal. Dan dia akan cuba, matanya itu akan tengok semua pada pandangan mata itu basikal. Buka apa internet gitu, tengok basikal. Pergi kedai, tengok basikal. Ini contohnya lah, nanti marah pula orang basikal. Ini sebagai contoh. Berbasikal tu taklah salah, tapi kadang-kadang sikap mereka tu yang bermasalah. Bagi tahu jangan apa ride dekat apa jalan raya kan. Ini pesanan khidmat masyarakat lah. Bahaya. Itu satu benda yang tak sepatutnya. Orang mukmin tak seperti itu. Dia tak misalkan orang lain kan. Dia mungkin kena cari solusi lah. Fa inna jarihatayhima, Ibnul Qayyim sebutkan, dia kata, kerana kedua anggotanya, anggota untuk melihat dan juga anggota untuk bercakap, apa dia? Mata dan juga mulut, la yamallani wa la yas'aman. Subhanallah. Ini perkataan ni bagus ni kalau kita lekat-lekat rumah kita. Kalau pelajar lagi patut lekat dekat hostelnya. Ibnu Qayyim kata apa? Kerana dua anggota ni, jarihataihima, mata dan juga mulut, la yamallan, tak pernah boring, tak pernah bosan, wala yas'aman, dan juga tak pernah jemu. Dia seartilah tu, yamallan dan juga yas'aman, kan nak tengok saja kan.
Ada benda nak kita nak komen. Subhanallah. Ibnu Qayyim sebutkan. Baik, fayanbaghi 'ala al-'abdi an yakuna 'aqilan kayyisan. Maka hendaklah seorang hamba aqilan, menjadi orang yang berakal, kayyisan, cerdik. Fayas'alullaha 'azza wa jalla as-sabra wan najah. Maka hendaklah dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala kesabaran dan juga kejayaan. Wa ay yaqta'a kull at-turuq al-muwaddiyati li dhaya'i nafsihi wa fujuriha. Hendaklah dia memotong kull at-turuq, setiap jalan yang membawa kepada dhaya'i nafsihi, hilangnya jiwanya, dan juga fujuriha, dan juga kejahatan. Fadinul abdi ra'su malihi. Syekh ini sebutkan, dinul abd, agama seseorang itu merupakan ra'su malihi, merupakan modalnya. Wa fi dhaya'ihi khasaratud dunya wal akhirah. Dan mensia-siakan agama, modal manusia ni. Modal apa ni maksudnya? Modal nak jumpa Allah Ta'ala. Kan modal kita nak masuk syurga tu agama kita, kan apa yang kita buat dengan agama kita. Kita follow agama, insya-Allah kita masuk ke syurga. Syekh ni sebut, wa fi dhaya'ihi, menyia-nyiakan agama, menyia-nyiakan modal yang ada pada kita itu. Khasaratud dunya wal akhirah, penyesalan di dunia juga akhirat. La siyama fi zamanina alladhi waqa'at fihi al-fitan 'ala an-nasi ka waqa'il matar. Dia kata terutama sekali pada zaman kita ini yang banyak sekali berlaku fitnah, yang mungkin tidak berlaku pada zaman dahulu. Dan fitnah pada zaman sekarang ini lebih mudah berbanding dengan pada zaman dahulu. Seperti turunnya hujan. Wan tafahat fihi abwabus syubhat wasyahawat, dan terbukanya pintu-pintu syubhat dan juga syahwat. Ma hadhihi al-ajhizatil hadithah, dengan ajhizah, alat-alat yang moden, handset lah, laptop dan sebagainya. Wal mawaqi'il mashbuhah, dan juga laman web yang penuh dengan syubhat. Wal baramiji al munharifah, dan juga al baramij, program-program yang menyeleweng. Hatta saqat kathiran minan nas ila al ghiwayah, sehinggalah ramai manusia, saqat kathiran minan nas ila al ghiwayah, menjadi sesat. Wasarafathum anil hidayah, dan menjauhkan mereka, memalingkan mereka daripada hidayah. Nasallallahu al-afiyah. Baik, mungkin sedikit kita sebutkan, mungkin tak sempat habis pada malam ini. Yang ketujuh, mengingati kematian dan pertemuan dengan Allah. Tajuknya adalah tadhakkurul maut. Cara yang ketujuh kita nak bersihkan jiwa kita adalah dengan mengingati kematian. Disebutkan kat situ tadhakkur al-maut wa liqa'illahi azza wa jal. Ingat bahawa kita ini akan mati, dan juga ingat bahawa kita ini satu hari nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, lawan bagi perkataan tadhakkur adalah ghaflah. Lawan bagi perkataan tadhakkur adalah ghaflah. Ghaflah ada perbezaan sedikit dengan nisyan. Ghaflah itu lalai. Kalau kita terjemah nisyan itu lupa. Para ulama menyebutkan, al-ghaflah itu adalah ghaibatu syai' an balil insan wa adam tadhakkuri lahu. Hilangnya sesuatu daripada pemikiran manusia. Manakala nisyan ni pula, kalau kita nak bezakan dengan ghaflah dengan nisyan, ghaflah adalah satu perbuatan yang kita pilih sendiri, lalai, cuai. Manakala lupa adalah satu perbuatan yang bukan berada pada kawalan manusia. Tak ada orang memilih untuk lupa. Kalau dia pilih untuk lupa, ketahuilah
itu cumalah alasan untuk tidak mendapat hukuman. Saya terlupalah. Padahal dia ingat, dia jadikan sebagai alasan untuk tidak menerima hukuman. Jadi ghaflah ini ada banyak sebab. Kita sebutkan salah satu sebabnya. Kenapa orang tidak mengingati kematian. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surat Takatsur itu kan. Alhaakum at-takatsur. Alhaakum, telah melalaikan kamu. At-takatsur, memperbanyakkan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan takatsur. Takatsur itu maksudnya memperbanyakkan. Para ulama akhirnya memberikan penafsiran memperbanyakkan apa yang menyebabkan kita itu lupa. Kebanyakan para ulama tafsir menyebutkan memperbanyakkan harta dan juga anak pinak. Alhaakum at-takatsur, memperbanyakkan harta dan juga anak pinak menyebabkan kamu ini terlupa dan juga terlalai. Itu sebab ada hadis daripada Nabi SAW, manusia ini makin tua, ada cita-cita dia makin besar. Manusia ini makin tua, makin lanjut usia dia, makin besar jugalah dua perkara. Dan ini merupakan fitrah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, Nabi SAW sebutkan, yahram ibnu Adam wa tashibbu minhu ithnan. Anak Adam ini menjadi tua, tetapi pada orang tua itu ada benda yang semakin muda. Tua tapi ada benda yang muda. Kan orang suka macam tu kan, saya tua tapi jiwa saya muda. Nabi SAW dah sebut pun, yahramul al-insan, manusia itu menjadi tua, wa tashibbu minhu ithnan. Tetapi ada dua yang makin dia itu muda, semangat nak buat. Apa benda tu? Nabi SAW sebut al-hirsu 'alal mal, nakkan harta. Kemudian al-hirsu 'alal umur, nakkan kehidupan yang lama, mengharapkan umur yang panjang. Okay. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW yakbaru ibnu Adam wa yakbaru ma'ahu ithnan. Anak Adam menjadi besar dan besar jugalah dua perkara. Apa dia? Nakkan harta dan juga nakkan umur yang panjang. Jadi benda ini muslim-muslimat antara perkara yang menyebabkan manusia itu terlupa bahawa dia itu akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia itu akan meninggal dunia. InsyaAllah perbahasan pada yang ketujuh ini kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.